Okey, boleh kan? Garisan Boleh. kalau garisan normal adalah itulah. Okey, garisan normal pula dari garisan yang menjemurkan pusat bulatan dengan titik tangent. Garisan yang menyambung pusat bulatan dengan titik tangent. Panjangnya. Manakala kalau dia kata tangent saja nak ulang balik yang atas ni. Nak ulang balik satu garis lurus atau bulatan yang bersentuhan dengan bulatan atau lengkok yang lain. Panjang juga. Kalau tangent saja satu garis lurus atau bulatan yang bersentuh dengan bulatan atau lengkok lain pada satu titik. Panjangnya lain pada satu titik. Okey. Okey, boleh kan? Kenapa semuanya panjang ni? Atau kalau okey lah, dia memang selalu macam tu lah definisi dia nak buat panjang-panjang. Dia ulang-ulang ayat tu yang jadi panjang tu. Dalam prinsip pun kena tulis macam tu ke Eko? Tak apa kalau kamu faham macam mana tulis pendek pun tak apa. Tak payah panjang-panjang. Sebenarnya yang ni saja nak tulis panjang-panjang. Okey. Sebenarnya daripada tahu yang atas ni kita tengok yang bawah ni aja. Kan? Yang bawah ni lagi senang. A adalah apa dia? Berdasarkan daripada yang atas ni. Garisan normal tu. A garisan normal. B Titik tangent. titik tangent. Tu je. Huraian dia yang panjang. Aduh. Manakala C adalah garisan tangent. Daripada besar sampai kecil. Yang tu lah sebenarnya nak terang. Benda ni je. Penerangan dia yang jadi panjang-panjang tu. Sebenarnya kalau ikut lukisan kita tunjuk-tunjuk tu benda tu je. Okey. Kalau dekat sini D adalah D dengan E benda yang sama je. D dengan E adalah apa dia? Titik tangent. Ya, dua-dua titik tangent. Dua-duanya adalah titik tangent lah. Sama je. Okey, dua-duanya titik tangent. Okey, dua-duanya adalah titik tangent. Okey, kemudian nak sambung. Nak lukis sikit lah. Sikit je ni. Yang tangent ni memang sikit je. Cara dia banyak sikit lah. Semua ada banyak tapi sikit-sikit. Semua ada 13 cara nak lukis tangent kalau tak silap saya lah. Banyaknya. Ya, tapi dia sikit-sikit je. Bukannya panjang-panjang pun. Mana dah? Soalan. Okey, soalan 14. Okey, kita tengok soalan 14.
Okey, kalau ada buku teks sebenarnya ada dia punya ni, dia punya sebab tu saya kata yang ada sampai 14 ni. Sebab kalau ikut dalam buku teks, kita tengok sat buku teks, okey dia tunjuk macam ni. Okey, dalam buku teks ni dia tunjuk macam ni lah. Okey, yang ni yang pertama lah, melukis tangent pada satu titik yang berada di lilitan bulatan. Tak apa, saya nak tunjuk nak sepintas lalu je, ada berapa. Okey, yang ni yang pertama. Kemudian yang kedua, melukis garisan bertangen kepada bulatan berada di luar bulatan. Titik ni ada dekat luar bulatan, macam mana nak buat tangen dia. Yang tadi, mula-mula sekali titik ada pada bulatan. Yang kedua, titik berada di luar bulatan. Okey, yang ketiga, menyentuh secara luar. Menyentuh secara luar dan dalam. Okey, kita nak buat 4 dalam ni. Menyentuh secara luar dan satu lagi menyentuh secara dalam. Okey, kita akan berhenti sampai soalan 17 lah. Kita akan buat 14 sampai 17 saja hari ni. Okey, kalau nak tengok boleh rujuk buku teks lah. Saya nak terangkan secara terus je. Okey. Okey. Okey, jadi nak lukis tangent ni. Okey, kita nak tengok soalan ni. Okey, sekejap. Kena betulkan. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan 14. Bina satu garisan tangent. Okey, yang ni titik tu ada pada bulatan. Okey, dia titik tu ada pada bulatan. Jadi macam mana kita nak bina satu garisan yang bertangen? Okay. Kita kata nak bina garisan. Nak bina garisan yang bertangen dengan bulatan ni pada titik P. Nak bina garisan. So garisan apa? Garisan lurus lah. So apa dia punya langkah dia? Okey, yang pertama kita akan sambungkan titik tengah dengan garisan P. Kita sambungkan titik tengah dengan garisan P. Garis. Kita sampai lebih. Titik tengah dengan P. Kita garis lah sampai lebih sikit. Okey. Kemudian kita akan macam teknik buat garisan berserenjang. Macam buat sudut 90 tu. Okey. So pada titik P, kita letak kompas. Kita akan pusing. Okey, boleh nak pusing belah atas boleh, belah bawah pun boleh. Satu je. Contohnya saya buat pusing sebelah bawah ni. Okey. Dia buat pusingan macam tu. Selepas itu gunakan sini. Okey, dengan bukaan contoh besar ni lah. Tandakan kat atas, dekat bahagian bawah ni satu. Kemudian lagi satu letak dekat sini. Tandakan. Okey. So dapat titik persilangan di sini. Jadi sambungkan titik persilangan ni dengan titik P. Titik persilangan dengan titik P tersambung dan garis. Okey, jadi kita panjangkanlah. Sambung sini dengan sini, kita panjangkanlah sampai bawah ni sikit, sampai atas ni sikit. So kita dah dapatlah garisan yang bertangen dengan bulatan pada titik P. Dapatlah garisan yang bertangen dengan bulatan pada titik P. Okey, boleh kan? Senang je, tak susah sangat. Boleh kan? Siap lah. Kalau siap kita tengok nombor 5. Boleh? Dah siap dah? Bicara tak dah siap? Ya. Okey, kalau dah siap kita Satu je tahu. Itu je. Itu dia kata. Dia nampak macam banyak tapi sikit-sikit je. Itulah, kita nak buat garisan yang bertangen je. Garisan bertangen lah. Tu saja.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, soalan 15, soalan yang kedua. Okey, dia nak okey, yang ni dia kata bina satu garisan dari titik P. Tadi titik P ada dekat lilitan, kali ini titik P ada dekat luar pada bulatan. Dia berada luar pada bulatan lah kan. So bina satu garisan dari titik P dan bertangen kepada bulatan yang diberi. Ni lagi senang. Ni lagi senang. Okey. Yang ni kita sambungkan titik tengah dengan titik P, sambung. Okey, kita sambung titik tengah bulatan dengan titik P. Kemudian kita cari titik tengah Titik tengah. antara P dengan sini, dengan titik tengah bulatan. Cari titik tengah antara P dengan titik tengah bulatan. So kita buatlah bukaan besar daripada, kita tengok lebih daripada separuh, kita tandalah bahagian atas dengan bawah. Letak pula dekat P. Okay. So dapat titik tengah. Kita tandakan lah dekat titik tengah. Ataupun garis pun boleh lah. Okay, dapatlah titik tengah dia dekat sini. Okay, kemudian dah dapat titik tengah, kita kena buat semi bulatan. Okay, semi bulatan ni boleh buat antara dua lah. Bahagian atas ataupun bahagian bawah. Contoh, kalau kita buat semi bulatan bahagian atas. Okay, kalau kita pusing bahagian atas. Okay. Okay, dah dapat dah titik tangen dia. Kamu rasa yang mana titik tangen dia? Dah buat separuh bulatan ni, kita dah terus dapat titik tangen pada bulatan. Ni Titik tangent mungkin P kot. Ni. Titik tangen ni kita dapat dekat sini. Tempat separuh bulatan yang bersilang dengan bulatan. Ni titik tangen dia. So garisan tangen dia adalah P sambungkan dengan titik ni. Garis saja. P sambungkan dengan sini, bagi panjang. Jadilah garisan tangen yang berada di luar bulatan. Okey. Jadi ni kalau bahagian atas, sebenarnya kalau kita buat separuh bulatan bahagian bawah, kita dapat buat garisan yang bahagian bawah. Okey. Jadi bergantunglah kepada soalan, mungkinlah nanti ke depan nanti kan kita dapat soalan, tengok bentuk dia macam mana, mungkin dia nak bahagian bawah, dia tak nak bahagian atas. Okey, siap nombor 15. Okey, siap kan? Senang saja. Kita tengok nombor 16 pula. Nombor 16. Sekejap. Okay, nombor 16. Okay, untuk nombor 16, dia nak bina satu garisan yang bertangen kepada dua bulatan secara luar. Secara luar tu maksud dia, garisan tangen yang menyentuh dua-dua bulatan ni, dia duduk dekat bahagian atas ataupun bahagian bawah. Okay, bahagian atas boleh, bahagian bawah boleh. Okay, dia duduk sebelah luar lah. Sebab tu dia kata menyentuh secara luar bulatan. Okay. Nak buat dia ni, kalau tangen ni mesti sambung titik tengah. Okay, kita akan sambungkan titik tengah kedua-dua bulatan. Okay, sambungkan titik tengah kedua-dua bulatan. Okay, kita sambung titik tengah kedua-dua bulatan. Okay, kemudian cari titik tengah. Antara dua-dua titik tengah ni, cari pula titik tengah. Okay, cari titik tengah lagi.
Cari titik tengah lagi. Okey, cari titik tengah. Okey, dapat titik tengah. Kemudian kita nak buat, okey. Dia ada dua. Saya kata boleh dapat bahagian atas ataupun bahagian sebelah bawah. Bahagian atas ataupun bahagian sebelah bawah. Jadi kalau kita nak buat bahagian atas, kita buat kita punya separuh bulatan tu bahagian atas. Kita guna titik tengah yang kita dapat tu. Okay, kita buat separuh bulatan bahagian atas. Okey. Lepas tu bila kita dapat separuh bulatan ni, okey. Dua bulatan ni, satu besar, satu kecil. Betul kan? Satu besar, satu kecil. Okey, jadi kita kena buat macam ni. Jari dia yang besar 35. Jari bulatan yang kecil 20. So kita kena ambil 35 yang besar tolak kecil. 35 tolak 20 dapat 15. Okey. Jari bulatan besar 35 tolak jari bulatan yang kecil 20. So kita dapat 15. Okey. Jadi 15 ni kita buat bukaan kompas besar 15. Okey. 15. Kita nak tanda dekat mana? Okey, kita tanda dekat letak titik tengah dekat titik tengah bulatan yang besar 35 dan tandakan. Tanda je pada semi bulatan. Letak dekat sini. Tandakan pada semi bulatan. Tanda sahaja. Okey. Bukaan dia 15. Tanda. Okey, dia tanda dekat semi bulatan. Okey, lepas tu nak kena buat apa? Okey. Sini 35 titik tengah sambungkan dengan ni. Persilangan ni. Yang persilangan kita garis 15 dengan semi bulatan. Titik tengah sambung ke sini dan panjangkan sampai kena lilitan bulatan. Sini sambungan sini, garisan tu panjangkan sampai kena lilitan bulatan. Okey, lepas tu jadi kita dapatlah satu titik tangen dekat sini. Dapat satu titik tangen. Nak dapat titik tangen kedua macam mana? Agak-agak macam mana? Kita kena buat garisan selari. Okey, kena buat garisan selari. Mana saya punya set square satu lagi tak tahu. Aduh. Kena buat garisan selari, tak apalah, saya tak ada, saya tak gunalah apa yang ada. Kita buat garisan yang selari. Okey, macam mana garisan selari? Okay, letak. Kita selarikan ke bulatan yang kecil. Okey. Selarikan sampai kena kat sini. Okey. Selarikan garisan ni. Kita selarikan ke bulatan yang kecil. Jadi kita dah dapat lah lagi satu titik tangen dekat sini. Garisan tangen dia. Garisan tangen dia adalah yang ni lah. Sambungkan sini dengan yang sebelah sini. Dapatlah dia punya garisan tangen. Okey, boleh? Boleh tak, Syarata? Boleh, kena try. Boleh, kena try. Okey. Okey, masa pun dah